Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sebab setia dengan video Abang setiap kali Abang posting. Memang ramai yang tengok. Alhamdulillah, kalau dulu tengoknya setakat nak dapat 100 pun susah. Sekarang ni senang-senang dalam masa 1 jam dah dapat ribuan yang tonton. Tapi niat Abang cuma satu, iaitu Abang nak sampaikan pengalaman orang supaya jadi pengajaran untuk kita semua kan. Abang jadi pengajaran untuk Abang jugalah. Sebab Abang pun banyak juga benda-benda yang Abang tak tahu. Jadi cerita kali ini disampaikan oleh dua orang yang berbeza tapi dalam tempat yang sama, iaitu negeri Kedah. Cerita pertama berlaku dekat Kulim, Kedah. Cerita kedua dekat Bandar Baru. Katanya Bandar Baru ni pun dekat dengan Kulim, tapi Abang tak pernah sampai, tapi Abang tak tahulah yang itu Bandar Baru. Tapi bila tengok gambar tu macam, oh macam pernah sampai. Jadi kalau nak tahu ceritanya, cerita kali ni memang sedap. Abang tak pernah cerita dan tak pernah alami benda ni. Dia akan dengan Farid Hussein juga tentang mayat yang tiba-tiba muncul kan. Yang tiba-tiba bangun, tiba-tiba muncul. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Kali ni Abang cerita slow-slow, Abang tak laju-laju, kita santai-santai aja. Okey, insya-Allah Abang akan ceritakan cerita daripada mula sampai habis. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh bukan nama sebenar, Abang nak bagi nama dia sebagai Rizal lah. Abang Rizal ni cerita ke Abang pengalaman dia yang berlaku pada tahun 1990. Macam ni ceritanya. Dulu masa kecil-kecil, dia ni duduk dengan atuk dengan nenek dia. Atuk lelaki dipanggil Tok Cha, tok perempuan dia dipanggil Tok, dekat Kulim, Kedah. Jadi dia tinggal dengan atuk nenek dia ni di tahun 80-an, start daripada lahir sampai habis sekolah rendah. Jadi lepas habis sekolah rendah, dia pun merantau, bukan merantau, dia pergi duduk dengan mak ayah dia. Lepas duduk dekat mak ayah dia, waktu tu sekolah menengah. Bila dah habis sekolah menengah, dia pun pergilah merantau ke Pulau Pinang nak cari kerja, tambah-tambah pengetahuan, tambah-tambah pengalaman, tambah-tambah pengalaman atau tambah-tambah duit poket, boleh kumpul-kumpul buat duit kahwin kan. Kurang-kurang kalau anak jantan macam tu lah. Sama ada hantar mak ayah pergi haji ataupun kumpul duit kahwin. Tu je kalau anak jantan. Dia terfikir dua benda tu aja. Ayah rumah, beli rantai, beli second. Second. Korang tahu tak second? Second tu bahasa orang Johor kalau rantai. Melalut sikit. Jadi dia pun lepas berpindah ke Pulau Pinang cari pekerjaan untuk menyara diri dia lah, tambah-tambah pengalaman. Jadi pada tahun 1990 kalau tak silap Abang, dia rasa macam waktu dia bekerja tu hati dia rasa macam tak kena tau, macam tak sedap. Waktu tu nak kata telefon pun ada telefon public phone ataupun telefon office dia, telefon yang kat rumah kering-kering macam tu kan. Tak ada telefon handset waktu tu. Tapi hati dia macam tak sedap, rasa macam nak balik kampung tengok Tok Cha dia. Pada waktu ni Tok dia dah meninggal, iaitu Tok perempuan dia lah. Tok perempuan dah meninggal, tinggal Tok Cha. Jadi Tok Cha dia ni selepas Tok dia meninggal, atuk lelaki lah, susah sangat apa sebab. Atuk lelaki dia ni, bila atuk perempuan dah meninggal, dia duduk dengan anak dia yang nombor 2. Jadi anak dia nombor 2 jaga-jagalah. Dia dekat Kulim lah, cerita ni kat Kulim. Tapi sekarang ni Abang Roslan Astaghfirullahalazim, apa nama? Roslan lah okay. Jadi Abang Roslan ni duduk dekat Penang, dia terasa hati dia rasa macam tak sedap, dia nak balik, dia kata. Jadi dia cakap dengan bos dia nak balik. Hati dia macam menyuruh dia balik, memanggil dia balik. Jadi dah siap-siap daripada Pulau Pinang, dia terus pergi ke Kulim, Kedah. Naik bas, naik feri, semua sampai kat Kulim. Bila sampai kat Kulim tu, waktu tu dah petang. Bila dah petang, tengok orang ramai dah kat rumah tu. Dia dah berdebar jugalah hati dia kenapa. Tapi bukan orang jiran-jiran lah. Kebanyakannya semua adalah saudara mara, pak cik dia, makcik dia, sepupu sepapat dia lah. Jadi dia pun bila sampai rumah salam-salam. Tapi orang semua cakap, Alhamdulillah, akhirnya Roslan kau balik juga. Orang cakap macam tu. Lepas tu dia tanyalah kenapa? Apa yang tak kena? Dia kata Tok lelaki ataupun Tok Cha Hang, Tok Cha Hang ni dah
sakit teruk, dah kira kata dah di hujung usia lah, dia kata hujung usia. Lepas tu dia pun melawat lah, naik atas rumah, dia tengok atuk lelaki dia memang dalam keadaan yang terbaring usur macam tu kan, tak boleh nak buat apa. Dia pun rasa sedih juga sebab dia membesar daripada baby sampai habis sekolah rendah memang dengan tok dia, tok lelaki dengan tok perempuan dia. Jadi bila orang tu dalam keadaan yang tak berdaya macam tu, terasalah, kita kalau abang pun akan terasa sedih. Jadi dia tanya dengan makcik dengan pakcik dia yang menjaga atuk dia ni, apa puncanya atuk dia ni boleh terbaring macam ni, boleh dikatakan major stroke lah. Lepas tu dia kata atuk dia ni awal-awalnya pergi ambil semayang, nak semayang maghrib macam tu lah. Tiba-tiba atuk dia ternampak ada ular putih melengkar dekat kaki dia. Maksudnya nak masuk dekat celah kaki dia. Dia punyalah terkejut dan dia tergelincir. Lepas tu dia jatuh dia punya belakang kepala dulu dan tu menyebabkan dia stroke. Dah dihantar ke hospital, tapi tak tahu macam mana nak hubungi si Abang Roslan ni kan. Dah tak tahu macam mana nak hubungi. Waktu tu telegram pun macam susah juga nak hantar. Tapi bila atas doa orang kan, saudara mara ataupun atas doa atuk dia sendiri, akhirnya Abang Roslan pun balik ke kampung. Lepas tu nak jadi cerita, alhamdulillah dia dapat tengok atuk dia, dia boleh bacakan Yasin untuk atuk dia dan dia pun boleh lap-lapkan badan untuk atuk dia, bersih-bersihkan atuk dia. Selang sehari lepas tu atuk dia meninggal dekat rumah tu dan dia rasa sangat-sangat sedih dan dia rasa bersyukur kerana Allah gerakkan hati dia balik juga kampung, dapatlah juga tengok hayat-hayat terakhir orang yang dah jaga dia daripada kecil sampai di sekolah menengah kan. Jadi malam tu dia kata meninggalnya petang, malam tu dia jagalah atuk dia. Jadi nak mengubat rindu tu dia tidurlah sebelah jenazah atuk dia kan. Dia tidur sebelah jenazah atuk dia nak mengubat rindu, dapat baca Quran, baca Yasin tu. Abang pun pernah ada pengalaman yang sama. Satu malam abang jaga arwah nenek abang. Best. Okey. Jadi daripada jaga tu dia macam terdengar atuk dia masih lagi hidup. Tapi dia tak tahu macam mana nak cakap. Nak kata nafas memang dah tak ada, dah terputus nafas. Tapi dia rasa macam ada yang sesuatu yang pelik, dia kata. Okey, tak apalah. Dia teruskanlah tidur sebelah jenazah atuk dia tu, dekat macam kita kata menjagalah sementara nak tunggu siang kan. Nak elakkan daripada naik serangga ke apa benda ke. Okay, malam tu tak ada apa-apa berlaku. Okey je. Okay. Esok paginya pun ke bumi lah. Kalau tak silap abang, cerita ni dia ke bumi tu dia dimasukkan ke liang lahat pada hari Khamis, pada hari Rabu, hari Rabu. Bila hari Rabu, hari Khamis tu malamnya diorang tak buat kenduri, okey. Diorang buat kenduri esoknya. Okey, hari Jumaat baru kenduri dibuat. Tapi hari Khamis malam Jumaat diorang semua berkumpul-kumpul buat bacaan Yasin, buat bacaan kenduri secara keluarga, bukan secara orang luar. Orang luar yang Jumaat tu nanti sebab dia meninggal Rabu kan. Jadi selepas habis kenduri secara keluarga ni, dia pun sedara mara, makcik-makcik dengan pakcik-pakcik dia pun kumpul dekat rumah tu, tidurlah ramai-ramai dekat rumah tu. Tapi disebabkan rumah tu dah terlalu sempit sebab dah ramai dengan cucu cicit, rumah mak ngah dia tu, rumah pak ngah dengan mak ngah dia tu, dia pun ajak sepupu dia tidur dekat rumah yang berjarak lebih kurang 10 langkah. Rumah tu adalah rumah mak teh dia. Okay. Jadi malam tu dia tidurlah dekat rumah mak teh dia. Yang ramai-ramai saudara dia ni tidurlah kat rumah mak ngah dia, tempat jenazah tu meninggal kan. Pak atuk tu meninggal. Yang tidur dekat rumah mak teh ni Abang Roslan dan juga sepupu dia. Sepupu dia tu adalah anak mak teh tu lah. Temankan tidur kan. Jadi malam tu dia kata badan dia rasa panas sejuk. Dia rasa macam ada yang tak kena. Rumah mak teh dia tu dia ada dua. Satu rumah atas, satu rumah bawah. Kalau rumah atas tu memang penuh semuanya papan lah. Kalau rumah bawah tu setengah papan, setengah kayu. Jadi malam tu dia tidur dekat rumah bawah. Bila tidur kat rumah bawah tu dia rasa panas sejuk. Dia rasa nak demam ke apa ni. Mungkin demam rindu ke apa macam tu lah kan. Jadi dia pun tariklah selimut, dia selimutkan seluruh badan dia. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu, dia dengar ada orang, belum lagi. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu, kan, dia tertidur.
Lepas dia tertidur, dia mimpi arwah atuk dia datang. Arwah atuk dia datang, lepas tu dia tengok, atuk kan dah meninggal, dia kata. Dia kata, Roslan sini, dia kata. Lepas tu dia pun datanglah dekat atuk dia. Atuk nak borak dengan kau ni, dia kata. Dia okey lah, dia kata tak adalah. Waktu borak-borak tu, kedudukan dia macam atuk dia dekat tangga, atas tangga, dia duduk kat bawah tangga, mendongak lah tengok atuk dia. Berborak semua kisah-kisah silam. Bila dah kisah-kisah silam tu tak apalah, dia dah tertidur, dah borak. Tiba-tiba dia terjaga daripada tidur. Masa tu dekat pukul 2, pukul 1 lebih. Dia terjaga. Tapi dia terjaga, dia rasa macam bukan borak biasa. Dia rasa macam betul-betul borak depan muka. Macam betul-betul arwah atuk dia datang. Memang terngiang-ngiang kat telinga dengar suara atuk dia. Okey, dia pun dah rasa macam tak sedap ni, dia pun duduklah. Arwah atuk ke yang datang, dia bacakanlah Fatihah, selawat Nabi semua, hadiahkan kepada arwah atuk. Mungkin arwah atuk dia rindu dengan dia kan, sebab waktu dia jumpa atuk dia tu, dia balik, atuk dia pun dah koma kan. Dah terbaring macam tu, mungkin sebab rindu. Tak apalah, dia sambunglah tidur. Dia tarik selimut semua, sambung tidur. Bila dia nak lelap tu, dalam dekat-dekat pukul 2 dia nak lelap tu, dia dengar orang panggil, Roslan, gitu. Terbangun dia, terjaga, terbuka mata dia. Ini suara atuk. Okey, dia dah tak sedap. Dia pun tidurlah mengiring. Bila dia tidur mengiring, dia menghadap sepupu dia, tengok sepupu dia dah tidur mati dah, kruk-krak lah. Memang tak jagalah. Lepas tu dia cuba tidur lagi, dia selawat Nabi, dia tidur. Tidur baru nak lelap, Roslan, gitu. Dengar lagi. Memang suara atuk dia, arwah atuk dia punya suara. Dah dia terbangun, dia terbuka mata. Ni apa hal pula ni? Ada yang tak kena ni. Dia pun selibunglah satu muka sampai ke atas. Selibung betul ni. Selibung betul. Okey. Dah selibung betul. Dia diam, dia dengar. Ada tak atuk dia panggil kali ketiga ke dia tersalah dengar, dia kata. Okey, dia dengar. Okey. Dah lama tu, tiba-tiba jam dekat dinding bunyi teng tong, tengok macam tu lah kan. Pukul 2 pagi. Tepat pukul 2 pagi, tiba-tiba Roslan panggil. Kali ni memang kuat gila suara dekat kaki dia. Dia dah rasa macam tak sedap. Dia betul ke ni atuk ni? Tapi sebab yang meninggal tu atuk dia kan, jadi tak adalah dah membesar sama kan, dia tak rasa takut. Dia pun slow-slow buka selimut dia, tarik selimut slow-slow. Bila nampak selimut dah parat sini, memang betul atuk dia berdiri depan kaki dia. Maksudnya dekat hujung kaki dia. Atuk dia berdiri tegak aja tengok dia. Tak senyum, tak ketawa, tak ada apa. Memang muka atuk dia dull. Tapi mesti korang bayangkan atuk dia berbungkus-bungkus putih. Tak ada bungkus-bungkus putih dia. Ini memang pakai baju Melayu, kain pelekat, lepas tu ada kain letak dekat bahu. Macam tu lah, yang macam selalu-selalu atuk dia nampak atuk dia. Dia tengok, ni atuk dia ni ke, ataupun benda tu, ataupun hantu ke. Setahu dia, memang atuk dia tak pernah ada amalan. Tapi kenapa atuk dia berdiri depan dia? Dah dia diam. Lepas dah dia diam tu, tangan dia automatik, kaki dia automatik terajang sepupu dia. Perempang macam tu. Dan sepupu dia pun terbangun. Bila sepupu dia terbangun, mata dia terkelip lah kan. Bila mata dia terkelip, bayangan atuk dia tak ada. Memang atuk dia dah tak ada. Lepas tu sepupu dia tanya, kau apa hal ni? Dia kata, jomlah tidur dekat rumah atas. Dia kata, aku tak sedap lah. Aku tak sedap tidur kat bawah. Padahal masa tu dia dah takut mujur dalam gelap. Tak adalah gelap sangat. Adalah lampu-lampu juga. Tapi dia rasa macam, ada yang tak kena ni. Dia ajaklah sepupu dia, Abang Roslan ni, ajak sepupu dia tidur kat rumah atas. Rumah tu ada rumah atas, rumah bawah kan. Dan tidur kat rumah atas tu, dia pun cuba lelap. Bila lelap, nak lelap aja, tiba-tiba dengar lagi suara Roslan macam tu. Masa ni memang dia tak tangguh-tangguh lagi, dia terus buka mata. Masa ni dia tegak lah, yang tadi dia mengikutkan. Ni dia tegak. Memang nampak tepat dekat ujung kaki dia adalah arwah atuk dia. Masa ni dia dah, siapa ni sebenar? Dia pun baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia pun kejut sepupu dia. Goyang pakai tangan. Bila sepupu dia terbangun je, bayangan atuk dia hilang. Hilang macam tep.
macam tu je. Lepas tu dia dah terdiam. Lepas tu dia cakap dengan sepupu dia, weh, aku tak boleh nak tidur rumah bawah ni. Kita tidur rumah atas ni. Kita tidur rumah bawah balik nak. Kawan ni, sepupu ni cakap, kau kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah, tidur je lah. Kau ni penakut ke apa? Atuk je kot yang meninggal. Lepas tu cakap macam tu, sepupu dia pun tak cakap lah. Bila sepupu dia cakap macam tu, Abang Roslan tak cakap apa-apalah. Tapi disebabkan tu, diorang pun tidur sekali lagi kat rumah bawah. Okay. Bila tidur kat rumah bawah, dia pun selubunglah selimut sekali lagi. Dia memang boleh agak. Dia kata kalau lepas ni arwah atuk dia sekali lagi muncul, dia lari. Okay. Tapi memang nak dijadikan cerita lah. Dah takdir Allah Ta'ala kan. Betul-betul atuk dia muncul, tapi dalam keadaan yang betul-betul dia tak sempat tutup mata. Memang atuk dia muncul macam tu. Pandang pada dia. Dia tak panggil lepas ni. Pandang pada dia pandang atuk dia. Lepas tu dia terus kejutkan sepupu dia kat sebelah, dan bila sepupu dia bangun macam biasa, atuk dia pun hilang. Dia terus cakap, aku tak nak tidur kat rumah ni, aku nak tidur dekat rumah Mak Ngah. Lepas tu sepupu dia cakap, kau dah kenapa? Dah malam kot, dah lebih pukul 2 pagi. Kau nak berjalan tengah malam tu? Tidur je lah kat sini. Dia cakap, aku tak boleh tidur kat sini. Aku tak sedap lah. Aku nak pergi jumpa mak lah kat sana. Mak aku. Aku nak jumpa mak aku dengan jumpa bapak aku kat sana. Lepas tu kata, sepupu dia cakap lah, yelah. Tapi aku tak nak ikut kau. Aku tidur kat rumah ni. Kau pergilah sendiri. Lepas tu dia cakap dengan sepupu dia, gelap lah weh. Dia cakap, takkan aku nak pergi seorang. Dia takut juga kalau dalam perjalanan tiba-tiba atuk dia muncul kat tepi pokok ke, cuak juga dia kan. Walaupun ialah dah meninggal. Kau bayangkan, bukan hidup lagi. Kalau hidup tak ada masalah pun. Dah meninggal. Takutlah kan. Sebab yang muncul tu memang bukan arwah atuk. Dia mungkin sebab amalan ke apa-apa ke. Setan nak ambil alih ke, kita pun tak tahu kan. Jadi sepupu dia cakap, aku pakai lampu picit, suluh ke rumah Mak Ngah. Kau pandai-pandailah ikut cahaya lampu picit tu sampai rumah Mak Ngah. Dia pun ambil apa yang patut. Dia pun buka pintu, sepupu dia suluh, zoom dia lari sampai rumah Mak Ngah dia. Bila sampai kat rumah Mak Ngah, dia ketuk pintu. Rupanya mak dia dan adik-beradik perempuan, anak-anak atuk tu semua tak tidur lagi. Dia cakap, selamat, semua tak tidur lagi. Lepas tu dia pun naik lah. Dia naik. Lepas tu yang peliknya, saudara mara dia ni, makcik-makcik dengan pakcik dia ni, cakap slow-slow dekat ruang tamu kat rumah tu. Macam tu. Dia pun duduklah dengan perbualan ni. Lepas tu pakcik dia, mak dia tanya, kenapa kau tak tidur lagi? Lepas tu dia terus cakap, nak tidur, tapi tadi atuk datang, dia kata. Tu semua pakcik dengan makcik dia berpandang satu sama lain. Kenapa ni? Dia tanya. Lepas tu mak dia buka cerita. Sebenarnya malam tu atuk dia balik rumah. Dia orang semua tengah tidur tau sebenarnya. Tapi bila bapak meninggal kan, tidur pun tidur ayam lah orang katakan. Antara tidur dengan tak tidur je lah kan. Sebab baru ada kematian kan. Jadi kebanyakan, boleh kata semua anak-anak atuk tu nampak atuk tu balik, buka pintu, lepas tu berjalan, melangkah-langkah, sebab rumah penuh kan dengan anak cucu tidur, melangkah-langkah anak cucu dan duduk kat tempat yang selalu dia duduk. Jadi dengan kata lain, si Abang Roslan ni bukan bermimpi dan dia bukan berhayal seorang-seorang. Bukan dia seorang yang nampak, semua anak-anak atuk nampak, termasuk mak dia pun nampak. Bapa dia nampak, mak dia nampak, pakcik-pakcik, makcik-makcik dia semua nampak. Tapi semua tak tahu kenapa benda tu berlaku. Tapi esoknya, dah tidur semua. Bila esoknya buat kenduri, dah sejak daripada tu tak ada lagi kejadian atuk dia datang. Memang tak ada. Itu je lah sekali satu malam tu. Abang pun tak tahu nak explain. Abang pun bila Abang Roslan tanya dekat abang, tu apa benda? Abang cakap, memang bukan roh, tapi abang tak tahu tu apa. Abang tak boleh nak bagi jawapan. Okey, jadi sejak daripada tu Abang Roslan mengalami satu trauma. Abang nak cakap trauma lah kan. Satu trauma yang sampai sekarang, sejak daripada umur dia lepasan SPM sampai umur dia sekarang, tahun 90, sekarang tahun 2021, lebih kurang 30 tahun lah kan. Dah lebih 30 tahun berlaku. Abang Roslan tanpa ada satu hari pun dia mesti terjaga pukul 2 pagi. Tak tahu kenapa. Dia mesti terjaga pukul 2 pagi.
Bila dia terjaga, dia terus teringat arwah atuk dia dan terus teringat kejadian malam tu. Jadi untuk mengurangkan perasaan yang serba salah dan takut ni, pukul 2 pagi dia terus buat ibadah. Dia buat semayang-semayang, buat ialah doa-doakan arwah-arwah yang dah tak ada. Tapi dia kata sejak daripada hari tu, pukul 2 pagi dia akan terbangun dan dia akan teringat kejadian malam tu. Jadi abang pun tak tahu kenapa. Mungkin itu adalah aturan Allah untuk Abang Roslan bangun semayang. Mungkin abang pun tak tahu. Sebab abang kalau saudara tok nenek abang meninggal saudara mara, tak pernah jadi kejadian macam tu. Tapi dulu abang ada saudara tahu, bukan atuk saudara, moyang saudara. Dia meninggal, lepas tu dia balik dalam keadaan yang berkain kafan. Abang tak tahu sangat cerita tu. Tapi abang dengar daripada nenek-nenek saudara abang lah. Yang nenek-nenek saudara abang pun semua dah almarhum. Jadi abang tak boleh nak cerita. Tapi abang pernah dengar cerita tu. Itu sebab dia atuk saudara ke? Macam tu lah kan, moyang saudara. Dia ada ilmu lah. Ilmu kebal. Sedap. Jadi itu adalah cerita yang pertama yang berlaku dekat Kulim, Kedah, dan abang pun tak tahu. Dia kata sejak daripada dulu pukul 2 dia bangun dan dia buat ibadah je lah. Cerita yang kedua ni berlaku juga dekat Kedah, disampaikan oleh abang juga, namakan Abang Syukri. Abang Syukri, macam cerita hari tu Abang Syukri juga kan, senang nak ingat Syukri kan, ni pun Syukri juga. Jadi Abang Syukri ni cerita benda ni berlaku dekat bandar baru, dekat kawasan dekat-dekat dengan Kulim, Kedah juga, dia kata. Okey, cerita dia macam ni. Dulu, masa tahun 1994, dia waktu tu dia baru lepas SPM. Bila dia baru lepas SPM, dia duduk dekat kawasan rumah mak ayah dia lah. Jadi waktu tu memang terkenal dengan aktiviti pinjam-pinjam kaset. Jadi kalau budak-budak muda atau anak-anak yang lahir di tahun 2000-an, 2000, 2001, 2002 memang tak tahu apa tu kaset. Dulu sebelum ada CD, sebelum MP3, kita orang pakai kaset. Dalam kalau nak dengar lagu, ada kaset. Kaset tu kita akan masuk dalam dia punya apa tu Walkman panggil lah, dia punya player lah, Walkman. Lepas tu kita pakai earphone besar, kita boleh dengar lagu lah, kaset. Okay. Jadi waktu tu memang aktiviti pinjam-pinjam kaset lah, sebabnya harga kaset waktu tu agak mahal. Kalau nak beli yang original mahal. Jadi bila seorang kawan beli yang lain-lain ni, tukang pinjam lah kan. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari tu si Abang Syukri ni daripada rumah mak dengan bapak dia ni pergi rumah kawan dia dekat kawasan bandar yang sama. Dia kata dekat kawasan bandar baru tu dia ada kubur dekat menuruni bukit. Kalau korang tahu boleh komen. Dia kubur tu menuruni bukit. Kalau kita turun bukit, kubur belah kiri, naik bukit kuburnya akan belah kanan. Macam tu lah dia punya clue-clue dia kan, ke tempat dia. Jadi waktu tu petang dia nak pergi pinjam kaset satu kumpulan rockers kat kawan dia. Dia pun pergilah naik motor. Katanya motor dia waktu tu memang tak ada lampu, memang dah rosak, memang dah tak ada lampu, memang jangan harap ada lampu, memang motor season lah, dia kata motor lama. Okey, bawa lah dia belum maghrib lagi, baru petang kan, pergi rumah kawan dia nak pinjam kaset. Kawan dia kata pinjam lah. Sambil dah pinjam tu borak cerita awak mana cantik, awak mana tak cantik, nak kahwin macam mana. Tak lelaki ada cerita nak kahwin ke? Tak ada kan. Selalu kita orang cerita awak mana cantik. Yes, awak mana yang cantik. Okay. Lepas tu cinta-cinta monyet kat sekolah. Ni sebab ni Abang Syukri ni kan barulah habis sekolah kan. Cinta-cinta monyet tu adakah bersambung sehingga ke jenjang pelamin? Cerita ni berborak-borak. Bila dah borak tu panjang sangat, daripada petang jejak ke maghrib. Tapi bila dah jejak ke maghrib ni, kawan dia offer lah, alang-alang dah maghrib tu, kau maghrib dia kat rumah aku, kita sembahyang jemaah, dia kata. Okey, tak ada masalah, sembahyang jemaah. Dah habis sembahyang jemaah tu, Abang Syukri bercakap lah, minta izin lah kan, boleh tak dia nak balik, dia kata, sebab ni dah maghrib dan dah habis maghrib dan ni dah malam dah ni, lagipun motor dia tak ada lampu. Jadi kawan dia kata, okeylah, baik-baiklah jalan, kau baik-baik Syukri, lalu kat jalan kubur, kau tu dia takut-takutnya lah.
Tu Abang Syukri cakap, tak ada apalah, kita tak kacau dia tak kacau kita. Tapi kubur tu bukan kubur lama, kubur baru. Kalau kubur lama tu scary Mary jugalah, tapi di kubur baru yang masih digunakan, okey lagi. Kalau abang okey, kalau kubur baru jangan kubur lama. Kalau kubur lama macam seram sikit lah. Tak tahu kenapa, sebab batu nisan dia besar kot. Okey, lepas tu dia pun balik. Bila dia balik sampai dekat jalan kubur tu, tiba-tiba dia punya lampu menyala. Lampu motor. Kan tadi kata lampu motor dia tak menyala. Tiba-tiba menyala. Bila dah menyala tu dia kata, Alhamdulillah, asyik baik menyala. Dalam keadaan bulan gelap waktu ni kan. Jadi dia pun teruslah bawa motor. Dia daripada situ sampai dekat 1 Sempang Y, dia kata. Dekat kawasan Bandar Baru tu. Dekat 1 Sempang Y. Dia nak ke kanan. Satu lagi nak ke kiri. Dia memang nak ambil kanan rumah mak ayah dia. Bila dia nampak daripada jauh, Sempang tu, dia bawa lah motor tu tak boleh laju, kan dah gelap masa tu dan tak banyak orang kat kawasan tu. Memang waktu zaman tu 94 memang tak ada orang dah, bila maghrib orang tak keluar malam dah. Jadi bila dah nak dekat dengan Sempang tu, dia nampak daripada jauh macam ada benda terapung, tapi macam samar-samar lah, samar-samar. Nampak macam ada satu kotak terapung. Macam, apa benda kotak ni? Kita tak apalah, dia terus bawa motor. Makin dekat. Rupanya tu bukan kotak. Itu adalah keranda. Tapi keranda yang diperbuat daripada kayu. Yang ditutupi dengan kain hijau. Wow! Kalau korang nak terus lalu ke atau korang nak patah balik? Kalau abang cempak motor tu, abang lari belakang. Itu kalau abang lah, sprinter masa tu. Terus lari, pergi kedai ke mana-mana, memang tak tolong. Tapi Abang Syukri ni orang berani. Dia kata dia bukan berani. Apa, dia rasa macam tak pernah tengok benda ni. Tak pernah dengar pun dekat kawasan tu ada keranda terbang. Tapi dia bila nampak tu, dia rasa tergamam. Bila dah dekat, sampai dekat motor mati. Memang betul-betul dekat, tak adalah dekat sangat dia kata, tapi dekatlah dengan benda terapung tu. Memang bila dekat, lampu dia pun menyala, ngalakan dia punya cahaya tu dekat benda terapung tu. Memang nampak jelas sangat itu adalah keranda terapung. Dan dia terdiam. Inilah first time aku tengok keranda terapung. Ni selalu tengok dalam cerita hantu Indonesia aja, dia kata. Hantu Indonesia banyak kan cerita hantu keranda terapung. Tapi ini first time dia tengok. Dan dia diam, termenung, dan benda tu tak bergerak-gerak. Diam je kat situ. Dan lepas 2-3 minit, agaknya biar dia terdiam kat situ, nak suruh Abang Syukri ni tengok biar puas, dia kata. Tengoklah aku biar dalam keadaan yang puas, dia kata. Bukan buas, puas. Jadi, lepas 2-3 minit, baru keranda tu berlalu, pergi, terbang terus ke tempat lain. Dan Abang Syukri pun tengok keranda tu. Okey. Dia macam tu blur tau. Dia kata, keranda. Dia pun start motor dia. Zeng, tak boleh. Zeng, tak boleh. Zeng, tak boleh. Dia pun tolak. Bila dia tolak, balik ke rumah dia, dia tolak dalam keadaan yang dalam otak dia ni, apa tu? Apa tu? Itu keranda ke? Kenapa aku tak pernah tengok? Kenapa pelik sangat? Itu je yang terfikir. Tiba-tiba dia dengar kat belakang dia macam ada hembusan angin. Itu keranda lah kot. Tapi Abang Syukri tak boleh confirm sebab dia tak tengok belakang. Sebab dia kata kalau dia tengok belakang keranda, dia rasa macam cuak. Jadi biarlah hembusan angin tu kat belakang, dan dia terus tolak motor sampai ke rumah mak dia. Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Dan dia kata itu adalah pengalaman yang pelik. First time dia tengok keranda terbang. Kalau korang tahu, dekat Bandar Baru Kedah, dekat Sempang Y. Abang tak tahulah Sempang mana. Abang pun tak pernah sampai rasanya. Walaupun pernah sampai pun abang tak tahu. Korang komen-komen nanti. Kat Sempang mana sebenarnya? Kalau ada gambar snap, orang Kedah, orang Baling, orang Kulim, orang Bandar Baru snap gambar. Sempang mana yang Abang Syukri maksudkan. Jadi kat situlah terjadinya kisah keranda terbang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni pengajarannya adalah, yang pertama, pengajaran dia, walaupun siapa pun yang bangun, yang kita jumpa arwah, itu bukan arwah. Itu adalah sama ada jin ataupun syaitan ataupun ilmu kepada si mati. Tapi abang lebih kepada korin lah kot, jin lah kot. Di sini jin. Sengaja jin tu nak muncul mungkin atas sebab-sebab tertentu. Dan jadi kita ni kena banyakkan sedekah yang patut untuk orang-orang yang dah pergi. Kalau pengajaran yang kedua, jumpa keranda terbang, pengajarannya adalah kita patut lari. Macam tu, jangan tunggu.
Kalau Abang Syukri tu tunggu tengok dia tengok apa benda lah ni. Pengajaran kedua lari. Jangan tunggu situ. Lari Allahu Akbar sambil lari macam tu. Okey. Okeylah. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Tapi kan satu abang bersyukur sangat-sangat korang semua komen abang punya video dan abang dapat reply komen korang kebanyakannya. Boleh kata 80% abang dapat reply komen. Abang rasa macam best gila dapat reply komen korang dan dapat baca, walaupun ada yang kutuk ke yang marah, tapi tak ada yang kutuk. Dia banyak yang gelak-gelak, yang tergelakkan abang sebab sasul lah. Tapi video kali ni abang tak ada sasul kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.